Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من حبهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azimah, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sebagai puasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya lah, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Pada malam ini kita sama-sama sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir sampai ke masjid, solat berjamaah, kemudian kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu Isyak ni. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat, kebaikan yang kita buat pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala itu, ia menjadi asbab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga, ke jannahnya insya-Allah. Sebenarnya yang kita sedia maklum bahawa masuknya kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita disuruh melakukan amal soleh, amal ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Tapi hakikat sebenarnya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah melalui kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dalam kehidupan kita ini, apa jua yang kita buat, biarlah kita buat itu ianya mendapat rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, dan kita datang pada malam ini juga insya-Allah kita meninggalkan sebentar sekejap urusan-urusan dunia kita. Kita duduk sampai ke rumah Allah ni. Sebab di sana saya nak bawa pada malam ni, sebelum kita masuk tajuk kita, suka saya bawa satu kata-kata ini disebut ni para tabi'in lah,
Hasan Al-Basri dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam tu ada, sebagaimana saya sebut sebelum ni, ada menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW, kata-kata hukama, kata-kata para sahabat dan juga para tabi'in. Di malam ni saya nak bawa sikit sebelum kita kita baca tajuk kita. Dalam muka surat 198 kitab yang saya rujuk tu, Imam Nawawi menyusun, dia kata 6 hukuman bagi pencinta dunia. Ada 6 perkara balasan kepada orang yang suka kepada dunia, cinta kepada dunia, melebihi akhirat. Ini dikatakan oleh, disebut oleh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Dia Hasan Al-Basri ni seingat saya lah, dia seorang tabi'in, seorang tabi'in. Baik, apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Dia kata, man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqabahu Allahu bisitti uqubat. Barang siapa yang memburu ataupun mencari, mengejar kesenangan dunia, melebihi memilih akhirat. Man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqabahu Allahu bisitti uqubat. Siapa-siapa yang mengejar dunia dan lebih memilih daripada akhirat, nescaya Allah akan menghukumnya dengan 6 jenis hukuman, dengan 6 jenis balasan. Amma salasu allati hiya fid dunya, 3 perkara, 3 di antaranya ditimpakan di dunia. Amma salasu allati hiya fid dunya fa amalun laysa lahu muntaha. Kita ada 3 di dunia, 3 di akhirat. Disebut sini dulu. Yang di dunia ni apa? Adapun 3 hukuman yang ditimpakan di dunia ialah fa'amalun laisa lahu muntaha, angan-angan yang tidak berkesudahan. Jadi banyak orang yang mengejar dunia ni dia berangan tak habis-habis. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, tak berkesudahan. Boleh tak boleh berangan ke? Boleh. Tapi yang tak boleh ni manjang berangan, tak buat, tapi lebih kepada berangan-angan. Nak jadi ni, aku nak jadi orang baik, tapi dia tak buat, tak bergerak. Ini yang pertama, hukuman, kesan yang pertama, balasan yang pertama. Saya baca lagi habis dulu kan. Wa hirsun ghalibun laysa lahu qana'ah wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Wa amma as-salasu allati hiya fil akhirah fahulun yawmal qiyamah wal hisab asyadid wal hasratut tawilah. Okay, yang pertama tadi angan-angan di dunia ni, angan-angan tidak berkesudahan. Yang kedua, sifat rakus yang menguasai dirinya dan tidak pernah puas. Mencari dunia ni dia tak pernah puas. Allahu Akbar. Saya kan baca ni, walaupun ni bukan hadis Nabi SAW, kata-kata para tabi'in. Apa yang disebut oleh para tabi'in ni, bila kita sibuk sangat cari dunia, memang kita tak pernah puas. Tak tahu, mungkin saya pun termasuk je kan, mengejar dunia sampai tak pernah puas. Rasa tak cukup lah kan? Rasa tak cukup. Yang ketiga, dicabut daripadanya nikmat beribadah. Wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Disebut oleh Imam Nawawi, bila kita sibuk dengan urusan dunia melebihi akhirat, dicabut rasa seronok beribadah dalam diri kita. Wallahu a'lam. Tak tahulah macam mana keadaan, dicabut rasa kemanisan dalam beribadah. Masa susah nak sembahyang kan, macam-macam nak buat amal soleh ni, kita rasa berat. Nak baca Quran rasa malas, rasa berat. Sebab apa? Sebab mengejar dunia.
Wallahualam, saya pun bila saya baca ni kan, sebelum saya baca kena, saya baca dulu tengok diri sendiri. Aku pagi-pagi boleh bangun awal kan, nak pergi kerja, kemudian sehingga kan apa, kita nak boleh baca Quran semuka pun rasa berat, rasa susah. Saya sebut saya sendiri lah kan. Sebab apa? Sebab nak kerja ni, nak kerja masa, nak kerja ni kan. Ada mesyuarat sebenarnya kan? Sehingga kan kadang-kadang solat pun boleh lewat kan. Ada kewajipan lain yang kadang kita abaikan. Bukan kita tak buat, kita buat kan. Tapi ada orang mungkin langsung tinggal, tapi mungkin kebanyakan kita ni kita buat, tapi kita lebih kepada dunia, kita lebih risau kan penilaian manusia di dunia berbanding dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita banyak melebih, itu kesan di dunia. Adapun 3 hukuman yang akan ditimpakan pada hari kiamat. Yang pertama, ketakutan yang luar biasa. Orang yang lebihkan di dunia, masa di dunia sibuk, sangat sibuk. Bukan tak boleh kan, kita nak mencari dunia ni, tapi kita berlebihan dalam mencari dunia ni. Pada hari akhirat, kata Hasan Al-Basri, orang ni dia akan rasa takut pada hari kiamat. Sebab mungkin dia rasa takut sebab dia rasa amal ibadah dia masa di dunia ni tak apa cukup. Solat dia mungkin tak apa cukup, baca Quran dia tak apa cukup kan, amal soleh dia tak apa cukup. Yang kedua, perhitungan amal hisab yang sangat berat. Banyak nak kena jawab pada hari akhirat. Dan yang ketiga, penyesalan yang panjang. Wal hasratu tawilah. Kita rasa menyesal pada hari akhirat ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tak jumpa ketiga-tiga yang disebut oleh Hasan Al-Basri ni. Mudah-mudahan kita tak jumpa. Bila saya baca ni, tengok di sini kan, mudah-mudahan saya tak jumpa dan kita tak berjumpa dengan keadaan 3 perkara yang disebut oleh Hasan Al-Basri ni. Bila kita baca ni, kalau saya baca ni tengok macam apa, dengan kita rasa diri kita sendiri kan. Banyak lagi lah lompang, banyak lagi. Wallahualam. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak buat. Saya lakukan. Kalau kita tahu banyak tapi kita tak berusaha kan. Kita lebih risaukan berkaitan hal-hal dunia sehingga kan kita lupa ataupun kita ambil sambil lewa berkaitan dengan hal akhirat kita. Wallahu a'lam. Sebagai mukaddimah. So nak baca tuan, boleh carilah kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ni. Dia bahasa Melayu nipis. Saya selalu sebutkan sebab bila kita baca tu ada perkara-perkara yang disebut itu telah berlaku pada diri kita. Baik. Tersambung. Hadis yang ke 116 kot. Kau tak silap lah. 101 kan? Okay. Bab yang ke-64. Ada kitab Adab Mufrad. Hadis-hadis yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-64. Masih lagi kita bercakap, kita bincang tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan jiran. Bab yang ke-64 ni iaitu bab al-jaris salih. Bab pada menyatakan jiran yang soleh. Jiran yang soleh. Hadis yang ke-116. Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Jumail an Nafi' bin Abd al-Haris an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'i muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Hadis ni hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Pernah jumpa tak? Kalau kita tengok siapa yang ada kitab tu lah, hadis yang ke-115 tu dia tulis hadis sahih je, tak ada. Hadis sahih li ghairihi ni
hadis ini menjadi sahih dengan sebab ada hadis-hadis lain yang menyebut ataupun menceritakan tentang sanad ataupun matan yang sama. Dia hadis sahih li ghairihi ini, kalau kita bilang hadis, dia sama dengan hasan li zatihi. Hadis-hadis ni dia dari segi pembahagian dia, ada hadis pembahagian dari sudut bilangan perawi, ada nama-nama dia. Kalau hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ni, pembahagian hadis di sudut diterima ataupun ditolak sebagai hujah, sebagai sumber. Semoga itu ada hadis sahih, ada hadis lagi yang kita bisa dengar, hadis hasan, lagi hadis dhaif, kan? Kemudian ada lagi hadis maudhu', hadis palsu. Hadis sahih ni dia ada dua, satu sahih li zatihi, satu lagi sahih li ghairihi. Hadis hasan pun ada dua, hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Begitu juga dengan hadis dhaif. Baik, daripada Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW telah bersabda, di antara kebahagiaan, bukan kebahagiaan tu, kebahagiaan, antara kebahagiaan, bahagia bagi seseorang Muslim adalah, Nabi sebut ada tiga berdasarkan riwayat ini, iaitu yang pertama al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ini satu kebahagiaan. Kita hidup dunia ni, kita ada tempat tinggal yang luas. Luas ni ikut keadaan lah. Kalau kita duduk seorang, dua orang, sesuai dah luas kita tu. Kalau keluarga yang ramai, anak-anak ramai, keluasan dia sesuai lah anak-anak yang ramai. Bukanlah kata kalau luas ni mesti banglo 2 tingkat, kan, 100 kali 100 square feet, binat. Bukan maksud luas tu. Luas tu maksudnya kita selesa. Kita selesa. Merupakan satu kebahagiaan. Betul kan? Biasa rumah saya Ustaz sempit Ustaz kan. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang rumah sempit tapi dia bahagia tu duduk kat hati, kan? Dia tak besar mana banding rumah dia dengan rumah orang lain, tapi dia rasa seronok, rasa selesa, tak rasa susah, kan? Itu sesuai lah dengan dia. Al-maskanul wasi'. Sebab tu kalau kita tengok ada rumah yang anak ramai, rumah satu bilik, kan, kadang tidur dekat di ruang tamu sama-sama. Masa kecil-kecil tak apa, bila ada anak besar-besar kan, ada bercampur kan. Itu semua, kalau ada pilihan, ada kemampuan, carilah yang lebih luas. Sebab itu tanda-tanda kebahagiaan seorang Muslim. Tapi kalau tak mampu, itu je ada, dah sedaya mungkin, tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi kalau dapat sediakan tempat tinggal yang selesa, yang lapang, yang luas, itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita tengok rumah kita kot sebelah sini, saya rasa lebih luas kot, kan. Kadang panggil pun tak dengar. Kita duduk depan, panggil rumah ke anak kita di belakang, tak dengar. Nak menunjukkan betapa luasnya rumah kita. Rumah dah luas tapi tak bahagia juga. Berat tu. Sepatutnya rumah yang luas dia bahagia. Kata Nabi, maskanul wasi' ni salah satu antara kebahagiaan kepada seorang Muslim. Jadi kita carilah, kalau rumah kita luas tapi masih lagi tak bahagia, kita cari. Bukan salah rumah dah tu, itu salah, mungkin salah kita. Yang kedua, kata-kata ini wal jarus salih, jiran tetangga yang soleh. Kalau kita dapat jiran yang baik, sebenarnya saya sebelum ni, Allah bahagia kita. Tapi kalau kita dapat jiran yang sebaliknya, yang soleh, yang tak berapa baik, kan, stres, tak tahulah. Saya alhamdulillah setakat ni, sebelum saya sebut, jiran-jiran saya duduk aman kan. Kiri kanan tu 1, 2, 3, depan belakang pun alhamdulillah baik.
Depan rumah saya tu Cina. Belah kanan tu Cina, kedai restoran. Sebelah kiri Cina Arab, kedai kasut bibi tu. Tokek kedai kasut bibi tu duduk depan rumah saya. Dia pun jenis okeylah, jiran yang baik, walaupun dia bukan Islam, tapi dia jenis baik. Jenis tak apa. Cuma malam ni mungkin bising dia kot. Malam ni tak apalah, malam raya ada apa kan. Tapi kebanyakannya tidak ada masalah. Sebelah kanan saya pun alhamdulillah kan. So bila kita balik tu kita rasa seronok. Kita tinggal keluarga kita rasa seronok. Rasa bahagia. Tidak ada masalah dengan jiran itu. Tapi ada juga mungkin, saya tak tahulah, saya tak ada pengalaman tu. Mungkin ada dalam kalangan kita ni yang dia ada masalah dengan jiran dia. Masa aku duduk seorang-seorang, okey je. Tiba-tiba mari kan, buat satu rumah depan rumah kita, jenis yang tak bercakap, jenis tak bertegur. Itu masalah. Masalah. Jadi kita kena jiran yang soleh satu tanda kebahagiaan. Jadi walaupun kita baca tentang jiran ni, saya lebih suka kita tengok kita ni jadi orang yang soleh. Kita ni menjadi jiran yang soleh kepada jiran kita. Itu yang lebih, pada saya yang lebih penting lah kan. Bila kita baca, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, lebih baik kita tengok kita kan? Kita tengok kita, bukan kita dapat ilmu ni kita duduk tengok orang lain. Tengok diri kita sendiri. Kita nampak orang je jahat, orang je tak baik, kita je duk rasa kita baik. Ini masalah juga. Jadi jiran ni dia ujian lah. Dia salah satu ujian dalam hidup ni kan. Ujian ni dalam kehidupan kita ni ada banyak kan. Apa antara ujian? Pertama antaranya saya ingatlah ujian yang berupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita buat benda-benda baik, tapi kadang kita tak dapat buat. Tu mana kita gagal dalam ujian yang berbentuk, kita kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian ini bukan dari kita, sejak daripada zaman Nabi Adam, kisah umat Nabi dahulu kan, bila mereka melanggar perintah Allah kan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya kan, umat Nabi Nuh, itu semua kita tengok balasan-balasan kepada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kepada hari ini umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ujian yang bersifat larangan. Tadi perintah Allah. Yang satu lagi adalah ujian yang bersifat larangan. Yang Allah larang, kita buat tak buat? Kalau kita tak buat, alhamdulillah, kita dululah ujian tu. Tapi kalau kita buat, kita gagal. Allah kata jangan mengumpat. Larangan jangan mengumpat. Tapi kita mengumpat, maka kita gagal dalam ujian tu. Sebab tu hidup ni betul lah, hidup ni orang kata penuh dengan ujian. Celik-celik mata kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis ujian. Kalau orang bangun pagi, sibuk dengan kerja, subuh tak sembahyang, ujian. Dia yang pertama tadi dia dah fail, orang kata fail lah. Ujian dia ada lulus gagal lah kan. Orang periksa ni ujian lulus gagal, pertama tu dah gagal. Ni saya ingat lupa lah kan. Yang kedua tadi apa? Ujian yang berbentuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata rasuah tak boleh, kita nak ambil juga, gagal ujian kan. Dia bagi ujian yang berbentuk musibah. Ujian yang berbentuk musibah. Ujian yang berbentuk musibah. Contoh macam apa? Dia ujian musibah ni dia boleh berlaku dalam banyak keadaan. Kadang-kadang melalui jawatan kita. Jawatan ni satu ujian. Kekurangan harta benda. Saya tengok ada ayat Quran sebut ujian tu. Apa, lapar. Apa pangkal dia ayat dia tadi? Ayat dia duduk di atas. Ada satu orang sebut ayat tu.
Ada hujan. Itu hujan berbentuk musibah. Yang keempat ni hujan yang berbentuk nikmat. Nikmat juga dalam bentuk hujan. Kita senang, sihat, hujan. Ya, sihat ni satu nikmat. Tapi kesihatan kita, kalau kita orang kata tak memanfaatkan kesihatan kita yang baik ni untuk melakukan benda-benda yang baik-baik, maka kita gagal dalam ujian sihat tadi. Apa lagi? Dia ada beberapa lah kan, saya pun ni buat. Tapi itulah antara ujian. Salah satunya disebut sebagai ujian orang yang berada di sekeliling kita ni. Juga satu ujian. Satu ujian. Bukan kata jirannya, kita pergi tempat kerja, orang yang rakan-rakan sama tempat kerja dia ujian kat kita. Kita pun menjadi ujian juga kepada dia. Kadang kita dapat kawan sebelah kan, kita jenis tak merokok, tapi mungkin yang sebelah tu jenis hujan kan. Kita tak suka cakap benda-benda yang tak elok kan. Dia ni dapat kawan yang jenis yang suka cakap benda yang tak elok, ataupun dia cakap benda yang tak elok, kita pula cakap yang benda tak elok. Kita menjadi ujian kepada kawan kita tadi. Itu banyak ujian. So salah satunya adalah Allah Masya Allah, jiran kita. Jiran ni jadi ujian. Itu kita faham lah. Bila ujian ni, kita cubalah supaya kita tidak menjadi menjadi orang yang gagal dalam ujian tersebut. Kan? Semua tu akan ada markahnya, akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu sama ada kita ni lulus ataupun gagal, lulus ataupun tidak. Tapi Nabi sebut kalau kita dapat jalan soleh, satu kebahagiaan. Dan yang ketiga kan, wal markabul hani, kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa satu kebahagiaan. Ini pun ikut kemampuan, ikut kita. Ada orang dia tak mampu basikal satu kenderaan yang selesa. Dia mungkin sebelum ni jalan kaki je, tapi dia ada duit sikit, dia beli basikal kan. Bagi dia itu basikal tu bahagia untuk dia. Kita mungkin dah ada motor, kita beli kereta kan, dan naik taraf tu satu kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita sebut tadi tu, macam kalau kita baca yang saya baca Hasan Basri tadi tu, jangan sampai kita rakus lah nak mengejar tu kan, sampai kita lupa kepada ahli akhirat. Kenderaan yang selesa. Wallahualam. Baik. Bab yang ke-65. Bab yang ke-65, bab al-jaris su'. Lawan tadi. Bab pada menyatakan jiran yang buruk, yang tak baik. Yang tadi tu yang soleh. Okey, haddatsana, hadis yang ke-117. Haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibn Hayyan an ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam fa inna jar dunya yatahawwal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, adalah di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, antara doa-doa yang Nabi baca, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat, kerana sesungguhnya jiran dunia akan sentiasa berubah-ubah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat, kerana sesungguhnya jiran dunia akan sentiasa berubah-ubah. Kita jiran di dunia ni ada yang baik, ada yang tak berapa baik. Jadi kita minta doa supaya kita kita dapat jiran yang baik, bukan jiran yang tak baik. Doa. Jarang kita bercakap, saya pun ingat masa saya baca, sebelum saya mengajar, saya baca dulu itu ya, saya baca dulu. Kalau waktu biasa tak baca ni, tak boleh hafal ni.
Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Minta daripada Allah supaya jauh daripada jiran yang tak elok ni, yang buruk. Kemudian riwayat yang seterusnya masih di bawah bab jaris su' ni, dia hadis yang ke-117 tu taraf dia hadis hasan. Hadis hasan. Biasa baca ni dalam kitab ni dia tak tulis taraf hadis tu. Tapi saya baca dalam syarah dia, tengok, cari kan sumber-sumber rujukan. 117. Haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abdul Rahman bin Maghra qala haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jaruhu wa akhahu wa abahu. Kama qala, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, tidak terjadi hari kiamat sehingga membunuh seorang akan jirannya, saudaranya dan ayahnya. Maknanya apa? Bila sampai berbunuh-bunuh ni, mestilah ada yang tak kena. Kan sebut sini adalah jiran tu. Dia nak kaitkan jiran tu. Kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat sehingga membunuh seorang akan jirannya. Kenapa boleh berlaku sampai bunuh? Sebab tak baik lah. Pelik lah kan, kalau kita baik, jiran kita pun baik, tapi tiba-tiba kita nak pergi bunuh dia, kita pergi pukul dia apa, itu tak kena. Biasanya kita ada sebab-sebab, kan? Sebab bergaduh dengan jiran ni kerat berlaku, banyak berlaku. Betul kalau kita tanya Ustaz Google tu, internet tu kan, Google tu, type dia, adalah banyaklah berita-berita tentang jiran bergaduh. Jiran bergaduh. Kita dah bincang banyak faktor-faktor boleh jiran bergaduh ni. Sebab haiwan, sebab binatang ternakan, sebab pokok-pokok, ya? Sebab ubah suai rumah, kan? Sebab tanah, kan? Jiran sulah pagar tu kita tak boleh ambil pagar solid ni, kena bagi dua tu. Pacak batu ke, tarik pagar ke apa kan, kalau kita buat pagar konkrit tu kena bagi. Kalau kita nak pagar juga, ambil bahagian kita, kena pastikan betul-betul di bahagian kita. Bata dia berapa inci? Kalau kita buat bata dia orang tu rak, tambah dengan plaster simen lagi, mungkin makan kot berapa inci tu, 5-6 inci juga kan. Kalau kita buat pagar, pastikan 5-6 inci tu duduk dalam kawasan kita. Jangan masuk dalam kawasan jiran, pastikan. Kalau lah susah Ustaz, macam mana kan? Bincang dia elok, minta maaf, bagi tahu, minta halal. Kalau termasuk kita tak ada niat, kok lah kan, beritahu. Sebab apa? Sebab tu hak orang. Kadang-kadang bila macam tu, jenis yang kita ni tak kisah ni, ada orang tak kisah ni, dia main pacak je, dia tarik je pagar dia, masuk dalam kawasan orang dan sebagainya. Itu semua punca bergaduh. Kita nak buat rumah kita nak buat tu, kena silam ke tiang-tiang elektrik ke, tiang telefon ke apa kan, dia tu duduk lama dah situ. Kadang boleh punca bergaduh sebab pindah tiang elektrik, tiang telefon tu. Kita sebut ni benda berlaku lah ni, benda berlaku. Tahu kawasan rumah kita ni, sistem perparitan kampung-kampung ni biasanya tak tersusun kan. Buat rumah, dapur tu saluran air lalu ke depan rumah orang. Dia semua tu punca-punca kan. Punca-punca bergaduh, punca-punca bermasalah muka. Jadi semua tu kena bijak lah. Pada saya kena bijak dalam hidup berjiran ni. Kena banyak tolak ansur dan sebagainya. Kena cerdik dalam berjiran ni. Sebab apa? Sebab boleh berlaku macam ni lah, boleh bergaduh dan sebagainya.
Jadi berlaku dalam ni. Jadi kalau kita ada jiran yang tak apa elok perangai ni, bincanglah dia elok, tegurlah dia elok kan. InsyaAllah. Kau tegur pun tak jalan tak, nanti ada riwayat selepas ni ada berkaitan dengan ni, berkaitan dengan macam mana kalau jiran yang jenis tak makan saman ni. Okey, bab yang ke-66, bab la yu'zil jarah, bab pada menyatakan jangan menyakiti ataupun mengganggu jiran. Hadis ini adalah hadis sahih. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah bin Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar. Riwayat ni kita biasa dengar ni, biasa baca ni, popular. Inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah SAW la khaira fiha. Auzubillahi min zalik. Nabi kata apa? La khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Allah, auzubillah. Qalu wa fulanatun tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi aswar wa la tu'zi ahadan. Faqala Rasulullah SAW hiya min ahli al-jannah. Kita tengok hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Jangan tak percaya pula hadis sahih ni. Qat'i. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bertanya seorang Nabi, seorang tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, ada seorang perempuan sering melaksanakan solat di tengah malam dan berpuasa sunat di siang hari. Perempuan ni dia selalu bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam, siang hari dia puasa. Dia juga berbuat baik dan bersedekah. Bukan saja bangun tengah malam solat tahajud, bukan saja puasa, tapi orang baik yang suka bersedekah. Tetapi lidahnya sering menyakiti, yakni mengganggu jiran dia. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah ahli, yakni penghuni neraka. Allah, na'udzubillah min zalik. Kan kalau kita tengok secara amalan yang lain tu nampak dah okey. Kan bangun malam, tahajud, ini orang buat baik, sedekah, puasa sunat tak tinggal. Tapi mulut jahat. Mulut ni ada masalah. Jiran-jiran dia, orang di sekeliling dia selalu terasa hati. Dengan sebab mulut dia, sebab lidah dia. Kata Nabi, orang ni apa? Tidak ada kebaikan pada dia. Malah dia apa? Ahli neraka. Sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nampak penting kita nak menjaga hati jiran ni. Orang tu bila kita baca ni, bila kita baca lah, kita tengok dia kita, ada tak mulut-mulut kita ni? Kalau tak lisan secara zahir, sekarang ni lisan secara tulis ni, orang type pun tulis sebagainya kan. Ada tak kita buat benda-benda yang menyakit hati jiran kita? Dia tulis dia, kita kata dia macam-macam ke kan? Saya rasa mungkin dalam ni tak ada, mudah-mudahan tak ada. Tapi di luar dalam masyarakat ada ni, silap sikit pun boleh keluar maki hamun macam-macam ni. Ada di luar, dalam masyarakat mesti ada ni. Bila kita tengok ni, kita muhasabah, tengok diri kita, kalaulah ada, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Takut Nabi kata apa? Tidak ada kebaikan. Kita rasa kita dah soleh, kita dah solehah kan? Sebab apa? Sebab kita bangun tahajud malam kan, kita puasa sunat, tapi mulut kita dengan orang sekeliling kita kan? Kita tak jaga. Tidak ada kebaikan dalam diri kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itulah. Para sahabat lalu berkata, terdapat wanita lain, dia hanya melakukan solat fardu, solat biasa saja, tak ada sampai bangun tengah malam ni kan, solat yang wajib je, dan bersedekah dengan gandum, namun dia tidak menyakiti jirannya. Rasulullah kata apa? Rasulullah SAW sabda, dia adalah daripada penghuni syurga.
Hadis ini hadis sahih, kan? Hadis sahih. Mudah-mudahan bila kita baca ni kan menjadi satu ketakutan ataupun keinsafan kepada kita, supaya pertama jaga lidah. Jaga lidah. Dengan bukan saya kan, jaga lidah lah. Jaga lidah. Lidah kita ni orang kata apa, lidah tidak bertulang. Dia mudah aja. Dia mudah aja. Dalam keadaan kita tidak diuji, insya-Allah mungkin kita tidak akan berkata-kata ataupun tak keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang tak elok. Tapi masa kita diuji dengan sesuatu, pada masa itulah kadang keluar semua. Tak kira lah hang ustaz ke, hang siapa ke, haji ke, apa ke, serban atas kepala ke, kopiah ke, kan? Kalau kita masa diuji itu kita gagal, kemungkinan akan keluar daripada mulut kita macam-macam. Sebab tu kena jaga. Kita bawa kereta berubah balik semayang ni, kan? Okay. Bawa kita tengok kereta depan kita tu lah, mungkin dia bawa slow sangat ke apa kan. Tu ujian. Tak tahu, saya kadang berlaku kat saya ni kan. Dia cerita saya berlaku. Dia akan keluar perkataan yang tak apa yang bodoh. Cakap dia akan keluar. Sebab apa? Sebab kita diuji masa tu. Masa tak uji mungkin tak keluar lah, okey kan. Astagfirullah ni. Tapi masa diuji keluar. Jadi kita beringat, jaga lidah kita. Okey, baik. Seterusnya, hadis yang ke-120, panjang riwayat dia, panjang matan dia. Hadis ni sanad dia dhaif. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Abdul Rahman bin Ziyad qala haddatsani Umarah bin Ghurab anna ammatan lahu haddashu annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadaba aw lam takun nashitah fahal alayna fi dhalik min haraj qalat na'am inna min haqqihi alayki an law aradak wa anti ala qatabin lam tamna'ihi qalat qultu laha ihdana tahid وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلن ينصرف حتى غلبت النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني فقلت له إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفيئ فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك
wala tu'zi jarik fi syati. Panjang riwayat dia. Daripada Umarah Ibn Ghurab bahwasanya ibu saudara sebelah bapaknya telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia telah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya, akan tetapi dia tidak mahu, mungkin kerana marah atau mungkin kerana tidak beringinan. Apakah itu dosa bagi kami? Saya baca dulu lah, nanti syarah dia panjang sikit ni. Berkaitan dengan dalam riwayat ni ada cerita pasal untuk bersama kan, ada waktu haid, dan juga ada berkaitan dengan jiran juga, berkaitan dengan Allah sangat belah kambing. Belah kambing tu bagi. Saya baca dari mana, nanti kita akan sambung nanti. Dah baca separuh dah. Sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya, akan tetapi dia tidak mahu, mungkin kerana marah atau mungkin kerana tidak berkeinginan. Apakah itu dosa bagi kami? Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, ya, sesungguhnya di antara haknya, yakni hak suami ke atas engkau, bahawa sekiranya dia menginginkan. Ini maknanya dia ingin nak bersama. Bersama. Ya, sesungguhnya di antara haknya suami ke atas engkau, bahawasanya dia menginginkan jima' itu, sedangkan engkau di atas qatab, maknanya atas pelana tu. Kan kita bisa dengar riwayat kan, tempat duduk unta tu. Jangan engkau menghalangnya. Dia berkata, aku telah berkata kepadanya, jika salah seorang di antara kami haid, tidak ada baginya dan bagi suaminya melainkan satu tempat tidur dan satu lihaf, ini selimut. Apa yang perlu dilakukan? Aisyah radhiyallahu anha telah menjawab, ketatkan ikatan kain pembalutnya, lalu tidur bersamanya. Pakai kain ketat-ketat lah, dia kurang itu. Maka bagi suami apa yang ada di atas itu, serta bahawa aku akan memberitahu kepada engkau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya adalah satu malam aku bersama baginda Nabi SAW. Ini Aisyah cerita, dia bersama dengan Nabi. Lalu aku telah menggiling gandum, lalu aku telah buatkan roti. Maka baginda SAW telah masuk lantas menutup pintu. Lalu baginda Nabi SAW pula pergi ke masjid. Biasanya adalah baginda Nabi SAW apabila nak tidur, baginda menutup pintu, menutup terbah dan cawan dan memadamkan pelita. Maka aku telah menunggu baginda Nabi SAW hingga baginda Nabi SAW kembali agar aku dapat memberi baginda makan roti yang buat tadi tu. Namun baginda Nabi SAW tidak kembali sehingga aku tertidur. Baginda Nabi SAW merasa amat kedinginan. Lalu baginda Nabi SAW mendatangi aku dan membangunkan aku. Kemudian baginda Nabi SAW telah berkata, hangatkanlah aku. Kata Nabi kepada Aisyah, hangatkanlah aku, yakni menghangat aku dalam sentuhan kulit lah. Maksud sini, dia tulis kat sini. Maka aku telah berkata kepada baginda Nabi SAW, sesungguhnya aku sedang haid. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sekiranya engkau singkatkan pahamu, maka aku singkatkan kepada baginda Nabi SAW. So, nak bersentuh juga kulit kan, supaya nak panas kan, nak panas kan. Kemudian baginda SAW telah meletakkan pipi baginda Nabi SAW dan kepala baginda di atas pahaku, sehingga baginda Nabi SAW berasa panas, rasa hangat. Tiba-tiba seekor anak kambing jiranku masuk menghampiri. Kemudian anak kambing itu telah menuju ke roti tadi lalu mengambilnya. Kemudian mengambilnya, kemudian anak kambing itu berlalu pergi. Aku telah menggerakkan badanku daripada baginda Nabi SAW dan baginda pun berbangun. Lalu aku telah mengejar, menghalau anak kambing tadi itu hingga ke pintu. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau ambillah apa yang engkau dapat daripada roti kamu, dan janganlah engkau ganggu jiran kamu kerana anak kambingnya. Sudahlah, riwayat ni banyak perkara yang kita boleh bincang, boleh bincang. Tapi kalau nak tutup riwayat ini berkaitan dengan jiran tadi, maknanya sampai begitu sekali. Dia kata yang dia ambil tu ambil lah, tak payah lagi dah nak pergi kerja, nak ambil balik dan sebagainya kan? Sebab apa? Sebab ini dalam, sebab kalau kita buat tu dia akan mengganggu jiran. Wallahualam. Cukup dah turut lah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang tu semua datang daripada dia sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita baca pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita akan sambung nanti hadis yang ke-121. Minggu depan tak ada, maklum awal minggu depan.
Minggu depan ni saya Jumaat, Sabtu, Ahad penuh dengan program. Kami ada IPG tempat saya kerja, jadi tuan rumah karnival sukan antara staf seluruh IPG 27 buah kampus. Pihak masalah jadi tuan rumah. Jadi Jumaat itu dah sibuk kan sampailah hari Isnin. Jadi bagi petang malam sekarang, jadi memang kuliah tak dapat diteruskan lah pada minggu depan ya. Jadi minggu depan saya tak ada lah, kalau ada yang ganti tu baguslah, silakan. Sebab kesian tuan-tuan memang datang malam-malam setiap malam nak duduk dalam majlis ilmu. Tiba-tiba saya tak dapat, tuan-tuan tak dapat peluang kan, kelebihan majlis ilmu tu. Kalau ada ustaz yang ganti, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.